Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita yang dapat kita mulakan semula setelah cuti panjang, iaitu tentang usul tafsir. Apa sebenarnya idea untuk tajuk kelas ni macam disarankan oleh Abang Kai kita, tapi kita tak dapat mulakan kecuali lepas PKP. Pada mulanya asalnya, kata silap saya, tajuk ni kita sentuh sikit ketika mana kelas-kelas pengajian musim PKP tu, ada kita disuarakanlah tajuk-tajuk ni, dan pasal nak menegur berkenaan dengan tajuk, banyak orang menafsirkan Quran dengan tanpa jalan yang betul. So dengan sebab itu kita start ada sikit teguran, kemudian abang kita kata baik kita buat tajuk, dia kata. Okay, ala kulli hal, kita insya-Allah akan sambung pada malam ni. Tajuk kita yang terakhir kita bincangkan tu kita habiskan alhamdulillah berkenaan dengan pecahan-pecahan tafsir. Yang kita katakan tafsir itu terpecah berdasarkan kepada beberapa pengambil kiraan. Itu pertama pengambil kiraan pengetahuan manusia terhadapnya. Itu macam Ibn Abbas pecahkan, dia kata ada yang diketahui oleh orang Arab. Kemudian ada yang kata ada bahagian yang mesti diketahui oleh seorang Muslim, mesti wajib tahu. Kemudian ada bahagian yang para ulama tahu, dan ada bahagian yang Allah Ta'ala saja mengetahuinya. So basically itu bahagian yang pecahan yang pertama. Kemudian pecahan kedua, tafsir ni adalah mengambil kiraan dengan jalan penyampaian tafsir kepada kita di dua cara, iaitu maksur ataupun ra'yi. Cuma tajuk ni nanti kita akan bincang lagi bila bahasan kita berkenaan dengan sumber tafsir, kita akan bincangkan lagi kat situ secara detail. Kemudian berdasar pada uslub, gaya pengarangan tafsir tersebut, ada yang kita panggil tahlili, mana dia pergi pada setiap huruf, setiap kalimah, setiap perkataan dia syarahkan habis dekat situ. Itu kaedah tahlili. Lepas tu ada yang muqaran, yang dibuat bandingan di antara tafsiran pendapat daripada salafus soleh, daripada tabi'in atau daripada para sahabat, didatangkan kemudian dibahaskan, dia tengok mana lebih kuat. Kemudian tafsir ijmali, yang tafsir secara menyeluruh, dia pengarang buku tu akan tafsir itu akan cuba untuk menerangkan ayat Quran tadi dengan bahasa dia sendiri, tanpa sebut berkenaan dengan sebab turun ke apa, tak payah. Dia cuma bincangkan apa yang nak kita dipahamkan. Dan terakhir tafsir maudhu'i, yang tafsir berdasar kepada gaya tu, dengan cara tema. Yang kita kata dua kaedah, satu kaedah yang lama yang sampai sekarang setengah ahli tafsir masih para pensyarah masih lagi pakai cara ni, iaitu cara dia kata tafsir ambil satu perkataan atau satu tajuk, kemudian cek dalam Quran tentang tajuk tersebut. Macam Bani Israel dan Quran ke, wanita dan Quran ke, zakat dan Quran ke, kemudian dia bahaskan sama ada melalui keseluruhan Quran ataupun melalui surah tertentu. Kemudian kita kata yang gaya kedua yang adalah masalah yang kita tunjukkan itu tafsir maudhu'i yang berdasar kepada tema, tapi dia baca seluruh surah tu dan dia kata apa surah ni nak berkita. Kenapa dari sini ke sini Allah Ta'ala bincang tajuk ni? Kenapa kat sini Allah Ta'ala perintahkan kita sekian? So dia cuba untuk tunjuk kepada kita tema sebenar setiap surah-surah Al-Quran tadi. Walaupun panjang mana pun sebenarnya isi kandungan dia mesti jelas. Okey. Kemudian yang terakhir kita bincang kita adalah berkenaan pecahan tafsir. Kita ambil berkenaan dengan hala tuju. Tafsir pecahan tafsir itu berdasar hala tuju pengarang tersebut. Kalau dia seorang ahli bahasa, dia kan karangan tafsir dia mengarah kepada cara penjelasan bahasa. Bab akidah, kalau dia ikut salaf, dia akan tafsir salafi. Kalau dia Mu'tazilah, keluar tafsir Mu'tazili. Dia berdasar kepada hala tuju masing-masing. Sufi-sufi lah, berdasar pada keadaan masing-masing. Baik, jadi hari ini alhamdulillah kita akan sambung
berkenaan dengan turuqut tafsir. Ini antara tajuk penting bila kita belajar usul tafsir. Ini antara cara ataupun tajuk yang mesti diketahui. Itu turuqut tafsir, jalan-jalan pentafsiran. Okey, dia kata kat sini, saya pegang ni pasal ini ada tulis nombor ayat. Ni kitab yang asal lah. Yang tu yang PDF tuan-tuan tengok. Ini PDF yang asal. Yang ini ada tulis nombor ayat. Kalau kat sini tadi kejap kan kita kena buka telefon, cek balik ayat nombor apa. Kan tertinggal pula. Baik, turuqut tafsir, jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Baik, dia kata li tafsir sittatu turuqin. Untuk tafsir ni ada 6 jalan. Ada 6 jalan. Bila kita nak menafsir Quran, dia ada 6 cara atau 6 laluan. Walladhi yudhkaru minha ghaliban arba'atun. Yang akan disebut daripada yang 6 ni kebiasaannya 4 sahaja. 4 saja akan diterangkan, akan disebut, dikatakan sebagai jalan pentafsiran Al-Quran. Wa ilaika bayanun hadhihi turuq, dan dibentang kepada anda penjelasan jalan-jalan berkenaan. Thumma syarhuha bi ijazin, kemudian penjelasannya secara ringkas. So ketika kita ambil mula-mula, nanti kita bincang tajuk dia dulu. Nanti kan kejap lagi ada pecahan-pecahan. Setiap satu daripada 6 perkara tadi, dia akan ada pecah setiap satu tajuk dalam 6 muka surat, ada 5 muka surat, ada 4 muka surat. So kita ambil secara ringkas dahulu, nanti kita detailkannya satu persatu. Baik. Pertama, tafsir Quran bil Quran. Dalam pentafsiran Quran pertama adalah pentafsiran Quran. Saya tak nak masuk secara detail sebab jadi kita masuk detail balik. Okey. Quran ditafsirkan dengan Quran. Kedua, tafsir Quran bis sunnati. Pentafsiran Quran dengan sunnah. Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatan atau kata-kata atau perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa benda yang ditunjukkan. Cuma nanti dia ada perbahasan berkenaan dengan masalah kalau Nabi sendiri cakap atau para sahabat kata Nabi, ayat ini kena dengan sabda Nabi. Adakah itu dikira sebagai tafsir Nabi sendiri ataupun itu adalah ijtihad para sahabat menggabungkan ayat tertentu dengan hadis tertentu. Itu kena faham juga sebab pada kat sini nanti akan timbul tajuk masalah setiap pecahan yang kita baca ni dia akan jadi pecah balik. Sebab macam tafsir Quran-Quran pun nanti bukan semua tafsir Quran-Quran tu apa yang dimaksudkan macam kita nak. Kadang-kadang macam para sahabat Nabi, diorang boleh bercanggahan pasal seorang tu faham macam ni, dia ambil ayat A gandingkan dengan ayat yang dia nak terangkan. Tapi sahabat seorang lagi ambil ayat lain pula gandingkan dengan ayat yang sama. So boleh jadi pentafsiran tadi ijtihad dia. Dia nampak macam tu. Yang B nampak macam tu juga. So soalan dia kan, adakah kita kena terima semua? Nanti kita bincangkan. Okay, kemudian ketiga, tafsir Al-Quran bi aqwalis sahabati. Pentafsiran Al-Quran dengan kata-kata para sahabat. Okay. Keempat, tafsir Al-Quran bi aqwalit tabi'in. Pentafsiran Al-Quran dengan kata-kata para tabi'in. Okay, ni 4 ni kita kena faham 4 ni yang dirujuk mula-mula sekali ni. Yang ini yang dikatakan biasa disebut ni. Yang disebut 4 ni kebiasaannya. Ataupun letak para sahabat dengan tabi'in gabung sekali, lepas tu bahasa Arab. Okay. Jadi kebiasaan yang 4 ni akan disebut. Okay, pada asas. Kenapa tu? Sebab nanti kita akan bincangkan secara detail. Kenapa pertama Quran, kenapa kedua Quran dengan sunnah, kenapa ketiga Quran kata-kata sahabat, kenapa lepas tu Quran kata-kata tabi'in. Sebab apa nanti dia terangkan. Dia ada reason dia. Bahkan benda ni dijelaskan oleh Ibn Katsir rahimahullah ketika muqaddimah tafsir beliau. Dia sebut kenapa yang paling layak lepas Allah Ta'ala sendiri Nabi. Kenapa lepas Nabi para sahabat? Kenapa lepas para sahabat para tabi'in? Dia bagi alasan, dia ada reason kenapa diorang letakkan susunan ni. Okay. Kemudian kelima, tafsir Al-Quran bil lughati. Pentafsiran Quran dengan bahasa. Yang ini bahasa tu bahasa Arab lah. Bukan bahasa Melayu pula macam tamim tanah Melayu tu bohong lah. Kan? Tamim tanah mim Melayu. Tamim. Bukan. Bukannya tu. Itu bukan itu tafsiran betul. Tafsiran Quran ni dengan bila tafsir Quran dengan bahasa yang ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Lebih kurang macam kita tunjukkan hari itu berkenaan dengan syair. Normally penggunaan syair sebagai asas. Tapi syair pun pula kena detail lagi. Mesti syair jahili ataupun syair awal Islam. Kalau syair selepas mana umat Islam berkahwin dengan bukan Arab, syair itu tak kuat untuk dijadikan hujah. So bahasa telah bertukar. Bahasa atau pemahaman orang yang telah bertukar daripada yang asal. Macam kita kata macam gila dalam bahasa Melayu.
Satu masa dulu gila tu gila lah. Tak waras. Zaman sekarang gila jadi melampau. Maksud dia sangat cantik gila. Sedap gila. Kalau atuk nenek kita dengar, apa pasal? Kan atuk nenek kita dengar kan, cantik gila, ha? Asal gila pula? Cantik-cantik lah, gila-gila lah. Memanglah ada orang cantik gila ada. Tapi apa? Kan cantik dan gila memang ada. Tak pelik. Kan muka lawa, apa otak mereng, tak pelik. Tapi maksud gila tak ada hilang maksud. Macam kita sebut tu kan, penggunaan apa peak. Dalam tahun 50-an dahulu di Amerika Syarikat ketika tengah sibuk perang apa Vietnam dan sebagainya, diorang menyampah kerajaan. Jadi polis dipanggil bagi peak. Are you a peak? The question will be, orang tu datang, are you a peak? Bukan dengan kau babi ke? Tak. Kau polis ke? Macam gay lah. Once gay itu adalah happy. When a person say I'm gay means I'm happy. Sekarang cakap gay, I'm gay, orang faham apa? Lain. Ini pasal perkembangan bahasa kadang-kadang memainkan peranan. So kita akan detailkan nanti. Kemudian yang terakhir yang keenam ada tafsir Quran bil ra'i wal ijtihad. Tafsiran Al-Quran, pentafsiran Quran dengan pendapat ataupun ijtihad. Mana apa pemikiran sendiri seseorang berdasarkan kepada kefahaman dia. Itu dipanggil sebagai pendapat atau ijtihad. So kita akan pergi satu persatu one by one kita akan ambil satu persatu. Dan memang dalam setiap tajuk ni macam saya kata tadi, apa satu tajuk mungkin 2 muka surat, 3 muka surat. Dia bukan pendek. Sebab tu saya tak nak pergi satu persatu ketika sebutkan nama ni. Baik. Awalan, yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Pentafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Okay, dia kata tafsir Quran bil Quran ni ablaghut tafasir. Dia ada tafsiran yang paling kuat, paling sampai maksud sebenarnya. Wa dzalika li anna kullu qailin a'lam bi qawlihi min ghairihi. Itu adalah kerana setiap yang berkata-kata mestilah dia lebih tahu tentang kata-katanya banding orang lain. Bila Allah Ta'ala berfirman, maka dia lebih tahu apa dia nak. Bukan orang lain. Okay. Wala yulzamu min dzalika anna kullama qala. Tapi apa yang dia maksud kat sini? Kita pecah dua Nanti kita jumpa ada dua bentuk. Bentuk pertama yang macam Allah Ta'ala sini firmankan. Contoh Allah Ta'ala terangkan Al-Qari'ah itu apa? Kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Lepas tu dia terangkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu penjelasan. Macam juga Allah Ta'ala kata dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Soalan, muttaqin tu siapa? Baca lepas tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa yang datang lepas tu daripada ayat yang ketiga sampai kelima, itulah dia penjelasan siapa orang bertakwa yang dimaksudkan. Jadi kalau orang tu nak cari lain dari itu, maka dia ada masalah lah. Macam orang nak terjemahkan wali Allah tu apa. Sekarang Allah Ta'ala sendiri telah terangkan dalam Quran surah Yunus ayat ke-62. Kan Allah katakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah tiada ketakutan ke atas mereka, mereka tak akan bersedih. Tak ada takut atas apa akan datang, tak bersedih apa dia tertinggal. Okay, siapa mereka? Allah kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka ni beriman dan mereka ni bertakwa. So basic dia Allah sendiri yang jelaskan maksud apa yang dia nak. So tak patut bila kita dan bentuk ini bentuk yang pertama bentuk pertama yang ini Allah Ta'ala sendiri firmankan tentang satu perkara, kemudian dia sendiri yang terangkan apa perkara tersebut. Janganlah pergi buka ini saya rasa, ana rasa ana rasa kan. Ana rasa ayat ni kan. Ada masalah kan. Bunyi si Jepun sikit kan. Ana rasa kan dia masalahnya benda ni bukan cara dia macam tu. Sebab balik pada asal setiap yang berkata dia lebih tahu tentang apa yang dia kata berbanding yang lain. Orang lain takkan lebih tahu tentang apa dia kehendaki melainkan dia sendiri. Okey. Tapi bentuk kedua adalah bentuk di mana kalau orang tu dia ambil ayat Quran satu ayat ni, dia baik ambil ayat Quran yang lain untuk konon jelaskan ayat ini. Faham kalau saya sebut yang bentuk pertama tadi Allah Ta'ala sendiri yang firmankan, kemudian dia datangkan penjelasan lepas tu. Dia sebut orang bertakwa siapa, orang yang masuk syurga siapa, disebutkan sifat. So itu penjelasan dia. Simple
Tapi kalau dia kata yang bentuk lain adalah bentuk di mana seorang pentafsir Quran itu sendiri, tak kira Nabi SAW ataupun para sahabat. Cuma Nabi dia punya kedudukan lebih tinggi sebab semua kata-kata baginda adalah wahyu. Tapi kalau para sahabat sendiri, dia ambil ayat A, dia bawa ayat B. Dia letakkan ayat ini maksud ini. Ini ijtihad dia sendiri. Sebab tu kat sini dia kata apa? Wala yulzamu min dhalika anna kullaman qala inna hadhil ayati tafsirun li hadhil ayati sihhatu dhalika wa qabulihi. Okey. Dia kata tidak dimestikan, tidak lazim. Daripada itu bila kita kata Quran tu paling kuat, bukanlah bermaksud bahawa sesiapa yang berkata, anybody yang said ayat ini adalah tafsiran bagi ayat yang satu lagi ini, merupakan kesahihan untuk perkara itu, kebenaran bagi perkara itu, dan penerimaan bagi perkara berkenaan. Tak boleh cakap yang tu. Sebab berdabalik dia jadi apa? Ijtihad orang berkenaan sebenarnya. Itu yang betulnya ijtihad. Bukannya semestinya macam tu. Apatah lagi kalau dia kata ulama kan, yang kemudian macam tu sama jugalah, ijtihad dia lah. Sebab kita tak samakan macam yang tadi macam bila Al-Qari'ah Allah Ta'ala sendiri terangkan yauma yakunun nasu kal farashim mabthus. Penjelasan Allah Ta'ala tu dia sendiri yang terangkan, itu lain. Sedangkan kalau kita kata kita menjalinkan ayat A dengan ayat B tadi, mungkin betul, mungkin tidak. Sebab kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Betul lah kita banyak membaca, kita banyak belajar, temu tafsir kita buka. Tetapi itu ijtihad kita. Ijtihad ahli tafsir itu sendiri. Kena pegang macam tu. Jangan sekali-kali seorang. Pasal paling bahaya bila kita angkat seseorang setaraf dengan Nabi. Kita bimbang, kita dah angkat orang tu setaraf dengan Nabi. Dia cakap, takkan dia salah. Tapi dia hafal Quran, dia hafal hadis. Takkan dia tak tahu. Jangan cakap macam tu. Sebab dia masih lagi manusia. Kemanusiawinya seseorang itu tetap kekal. Sebab tu dia kata kat sini, bukan bila orang tu kata ayat ini tafsiran bagi ayat ni, terus kita terima dan itu adalah benar. Jangan sekali-kali macam tu. Kenapa? Lianna hadha tafsirun mabniun ala ijtihadil mufassir wa ra'yihi. Kerana ini adalah pentafsiran yang terbina di atas ijtihad ahli tafsir itu dan pendapatnya. Wa qad la yakunu sahiha, dan barangkali boleh jadi ia tidak sahih. Mungkin tak sahih. Tapi kita terima untuk perbahasan, perbincangan. Kalau tak ada penjelasan lain, kita ambil untuk sebagai sokongan. Tapi bukan kita kata inilah maksud dia. Sebab kadang-kadang dalam kes ni ada jadi kes hukum, batal atau sahnya ibadat, iman terkeluar atau tidaknya seorang di lingkungan iman, akan terjadi dengan masalah ini. So ijtihad. Okay? Baik. Wa qad fassara Rasulullah SAW Al-Quran bil-Qur'ani. Dan sungguh telah menafsirkan Quran, menafsirkan Rasulullah SAW Al-Quran dengan Al-Quran. Nabi sendiri tunjukkan. Cuma beza, bila Nabi cakap, dia jadi tafsir Nabawi. Tafsir Nabawi kedudukan dia pasti lebih tinggi berbanding tafsiran yang lain. Pasal Nabi SAW telah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dalam surah An-Najm kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Tidak dia An-Najm ya, ayat 3-4. Tidaklah dia berkata-kata daripada kehendak dia sendiri, tiadalah ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Ataupun dalam penjelasan yang lain Allah Ta'ala nyatakan, macam surah An-Nahl ayat 44, An-Nahl 44 Allah Ta'ala nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turun kepada engkau hai Muhammad az-zikr, untuk engkau jelaskan hai Muhammad Quran ini kepada manusia apa turun pada mereka. Allah Ta'ala directly kata kan, wa anzalna ilaika dzikra, kami turun pada Muhammad Quran litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kau jelas pada manusia apa yang turun kepada mereka. So kat situ memang jelas Nabi dapat authority daripada Allah Ta'ala untuk penjelasan baginda sentiasa benar. Asalkan sahih, asalkan sahih riwayat tadi, maka ia ada penjelasan yang paling benar selepas kita faham di Quran. Baik, dalam menafsirkan Rasulullah SAW Quran dengan Quran, kama fi hadis Ibn Mas'udin, sebenarnya dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma nazalat ayatu, apabila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn, 82 Al-An'am. Kan ini dalam hadis Bukhari dan Muslim datang hadis ni, kisah ni,
tentang ayat 82 surah Al-An'am yang berbunyi, orang-orang yang beriman yang tak campurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah untuk mereka keamanan. Bila datang ayat ni, para sahabat Nabi SAW datang melutut depan Rasulullah SAW, depan baginda, dan kata, ya Rasulullah, kami tak mampu ayat ni. Dan dia bagi alasan. Dia kata apa? Wa ayyuna la yudribu nafsah. Siapakah di kalangan kami tak aniaya diri sendiri? Dia faham zalim tu dosa. Macam doa Adam kan, Rabbana zalamna anfusana, tu bukan dia cocok perut dia dengan batu, tak. Maksudnya dia telah buat dosa. Kami telah aniaya diri kami sendiri, yang ini kami telah berdosa. So bila perbincangan tersebut datang, maka dalam ayat kefahaman para sahabat, diorang faham kat situ. So bila ayat ni turun 82 Al-An'am, diorang kata orang beriman tak campur iman mereka dengan dosa untuk mereka keamanan. Kami macam mana nak capai benda ni? Diorang faham diorang akan berdosa dalam kekeluargaan, kemasyarakatan kan, hubungan kita bermuamalah kan, ada tersilap, ada tersalah, mesti ada berlaku. Tak ada orang yang macam apa kata? Filem dia kata apa? Sedangkan lidah lagi tergigit. Elak mana pun mesti tergigit. Siapa tak pernah gigit lidah angkat tangan? Mana ada? Jadi maksud dia pilihan Melayu itu baguslah. Cuma nak fahamkan memang takkan siapa tak silap. So diorang kata, siapa yang kami tak manai diri mereka sendiri. Lepas tu Nabi kata apa? Laisa kama ta'nun, bukan macam kalian maksudkan. Nabi kata, amma sami'tum, kami tak dengar ke qaulu abdin salih, qaulu abdin salih, kata-kata hamba Allah Ta'ala yang salih, itu Luqman. Itu Nabi terjemahkan, wa fassarah Rasulullah biqaulihi ta'ala, bagi tafsirkan ayat zalim dalam 82 surah Al-An'am dengan zalim daripada surah Luqman ayat 13. Ayat 13. Dan biqaulihi ta'ala, inna syirka, ketika Luqman kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, yang kau sekutukan dengan Allah Ta'ala, buat penyekutuan terhadap Allah Ta'ala. Inna syirka, ini syirik itu la zulmun azim, benar-benar zalim paling besar. Mana banyak kesalahan, zalim paling besar adalah syirik. Lepas tu kadang-kadang kita lihat orang kata macam ustaz ni syikin. Syikin ke syirik? Kan syirik lah kan. Kadang orang tak nampak, orang macam orang kadang tak puas hati. Ustaz ni tak ajar akhlak, tak ajar adab, sibuk syirik. Sebab awak kalau salah masalah akhlak, adab, awak boleh diampunkan lagi. Peluang untuk dimaafkan lepas kena hukuman Allah Ta'ala masih besar. Tetapi kalau anda kata anda mati dalam keadaan syirik, takkan ada keampunan. Sebab itulah kenapa kita yang belajar akidah yang betul mengikut salaf, kita kedepankan masalah ini. Bukan masalah kita kata biar korang hajar asalkan tauhid betul. Tak, bukan macam tu maksud kita. Tapi maksud dia tumpukan kepada masalah syirik tu ataupun rosak akidah tu lebih penting. Sebab ini diutamakan. Sebab kalau anda kata kita silap yang lain, masih boleh ada peluang untuk dimaafkan. Silap berkenaan dengan tauhid, kita takkan dapat patah balik. Ini benda yang sangat besar. Sebab tu kenapa kat sini syirik dosa. Jadi bila para sahabat dengar, terus tenang hati mereka. Sebab dosa yang lain, diorang boleh tersilap, terlanggar. Tapi bab syirik, diorang faham, diorang boleh jaga. Dan bab berdoa kepada Allah Ta'ala, bab merayu, bab pengantungan, bab pengharapan. Diorang faham, syirik tu boleh dijaga. Adapun pada masalah berkenaan dengan tajuk dosa umum, suami isteri, kan, bapa dengan anak, anak dengan bapa sebagainya, bab ni diorang kata diorang gagal. Diorang tak berani. Bukan maksud diorang nak berdosa, tapi diorang tahu diorang payah nak lepas. Okay, jadi Nabi dalam hadis berkenaan, Nabi SAW mentafsirkan ayat Al-An'am 82 dengan surah Luqman 13. So that kalimah bizulmin tu ay bisyirkin. Alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanuhum bizulmin, dan tak campur iman mereka dengan kezaliman, itu dengan kesyirikan. Untuk mereka ada keamanan. Itu cara Nabi SAW tunjukkan. Ini contoh contoh bagaimana kita kata tafsiran Quran. Tapi Nabi punya kita anggap itu tafsir nabawi, wahyu Allah Ta'ala. Tapi para ulama pun kadang-kadang akan ambil kaedah yang sama, cara yang sama. Dia kata apa? Wa qad ihtamma bi hadha at-tariqi min as-salafil mufassiru Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sebenarnya telah mengambil berat dengan jalan ini di kalangan salafus salih yang menafsirkan Al-Quran. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia suka gunakan kaedah ini. Bahkan kalau tuan-tuan sebenarnya kalau buka tafsir Ibn Kathir pun boleh dikatakan kaedah yang sama dibuat oleh Ibn Kathir rahimahullah.
Dia akan mulakan, dia akan bawa ayat Quran ni, kemudian dia kata ayat ini serupa macam ayat ni, macam ayat ni, macam ayat ni. Dia akan bawa 3-4 ayat untuk menjelaskan satu ayat yang sedang syarahkan. Dia tengah jelaskan ni, dia bawa ayat lain yang seerti dengan ayat tersebut. Ini cara untuk menambahkan pemahaman. Cuma nanti kita panggil apa? Ada sebahagian ayat Quran atau perkataan Quran ni tak perlu disyarahkan pun dia difahami. Ada kadang-kadang tu perlu pada penjelasan dan hukum serentak. Tapi yang pentingnya kita faham bahawa kalau kaedah tu dibuat oleh seorang ahli tafsir, cara dia sendiri, dia tanpa panduan, tanpa kata-kata Nabi, maka kita anggap itu ijtihad dia. Ijtihad dia. Dan tak boleh lazimkan kata mesti dengar cakap dia. Tak boleh cakap yang tu. Kalau tidak nanti sekarang ni orang semua kena tinggalkan semua kitab kecuali ikut Adwa'ul Bayan, tafsir Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Di antara orang yang buat tafsir Quran dan Quran yang terkini lah. Dia kata zaman dulu pun ada juga, contoh macam Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, wa qad dhahara hadha wadihan min khilalil marwiyati anhu fi tafsir Tabari. Sebenarnya telah nyata perkara ini dengan jelas melalui riwayat-riwayat daripada beliau, kan. Bila kita buka tafsir Tabari, kita nampak lihat kebanyakan apa riwayat daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam semua berbentuk atau mengarah kepada bentuk sedemikian. Maksudnya dia akan gunakan Quran untuk menjelaskan Al-Quran. Dia cuba sedaya upaya untuk tengok Quran juga. Cuma tapi itu ijtihad dia. Dengan ilmu yang dia ada, ijtihad dia, kita kata, tapi masih lagi apa kita panggil apa kita boleh nilai, bandingkan, tengok dia punya, tengok orang lain punya juga. Bukan kita kata mesti terima. Kalau tak habislah sekarang ni, tak ada peluang untuk pintu ijtihad. Dengar ayat ni jangan lari lain. Kena faham betul. Baik. Okey. Okey, dia kata wakana li Ibnu Katsir inayatun bihadha tariqi fi tafsirih. Demikian juga dan sesungguhnya telah ada untuk Ibnu Katsir sendiri, nama dia Ismail bin Umar. Nama dia Ismail bin Umar. Bukan Ismail Umar ustaz kita kat Malaysia ni. Ismail Umar ni Ibnu Katsir. Okey. Dia dahulu dia Ibnu Katsir ni, dia nama dia Ismail bin Umar, Ibnu Katsir. Dia mempunyai keprihatinan terhadap jalan ini dan tafsir beliau. Macam saya kata itulah, bila kita buka tafsir Ibnu Katsir, normally Ibnu Katsir dia akan buat macam tu. Dia akan bawa ayat Quran yang lain yang membawa pengertian atau tambah penjelasan bagi apa yang dia sedang terangkan. Apa dia sedang terangkan, dia akan cuba bawa ayat Quran lain untuk tambah penjelasan. Tapi balik macam Syekh Musayyib At-Tayyar kata, ini ijtihad dia. Kita boleh ambil berat, tengok, tapi kita tak dipaksa orang untuk kata mesti pegang macam ni. Itu lain sikit. Baik. Wa mimman allafa fi hadha at-tariqi Al-Amir As-San'ani, Ibnu Amir As-San'ani, Muhammad bin Ismail Al-San'ani, yang mati tahun 1181. Ini antara ulama Yaman, As-San'ani. Pengarang kitab Subulus Salam. Subulus Salam, dia adalah pengarang yang sama. Jadi dia ada karang. Wa unwanu kitabihi, dan tajuk kitab beliau Mafatihu atau Miftahul Ar-Ridwan. Mafatihu Miftahir Ridwan fi tafsir dzikri bil athari wal Quran. Kunci pembuka keredaan dalam tafsir zikr itu Quran dengan asar dan Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Okey. Ini karangan Ibnu Amir San'ani. Cuma depa setakat ni dia kata masih lagi tak dicetak dengan lah. Dia jadi risalah master daripada Universiti Madinah. Ada ambil. Memang dia punya manuskrip dekat bandar lama Yaman tu ada. Masjid lama Yaman ada kat situ. Baik. Kemudian wa afdalu muallifin mawjudul an wa afdalu muallafin mawjudun al-an dan seafdal karangan yang diperolehi sekarang fi hadzal nau' dalam bentuk ini, itu tafsir Quran adalah Kitabul Imam Asy-Syanqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, yang mati tahun 1393. Dia macam dalam tahun kita jugalah mati. Dia memang antara ulama kurun yang lepas. Allazi asmahu, yang dia namakan ia, karangan beliau, Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Adwa'ul Bayan, cahaya penjelasan dalam menerangkan Quran dengan Quran. Ni ada kat rak buku belakang ni ada. Dia dalam berapa jilid je. Sikit. Wa qad qaddama lahu bi muqaddimatin muhimmatin, dan dia telah dahulukan tafsir beliau ni dengan satu pendahuluan yang sangat penting, fi anwa'i bayan al-Quran bil Quran, pada bentuk penjelasan Quran dan Quran. Apa bentuk-bentuk dia yang kita akan baca nanti dekat bawah ni. Bentuk-bentuk bagi tafsir Quran ni, apa bentuk-bentuk yang ada. Macam mana bentuk pentafsiran Quran itu berlaku.
Wa tawassa'a fiha katsira, dan beliau telah luaskan padanya sangat-sangat. So, siapa nak belajar situ ada dia punya mukadimah. Macam kita pernah terangkan dulu dalam usul tafsir ni, memang antara cara terbaik seorang tu nak faham usul tafsir, dia buka kepada mukadimah para ulama yang mengarang tafsir. Dan zaman sekarang ni alhamdulillah kan, dengan proses penterjemahan daripada Indonesia laju, cepat kan, dah boleh dapat dah. Kalau tidak, tuan-tuan belajar bahasa Arab dulu dan boleh belajar mukadimah tu. Kalau tak faham bahasa Arab, nak baca macam mana? Baik. Okay, jadi kat situ ada. Jadi sekarang ni kita bentuk-bentuk. Okay, bila kita tafsir Quran, ulang kalau yang Allah Ta'ala firmankan, dia jelaskan lepas tu, itu memang wajib kita terima. Tak boleh kita kata ada tafsiran lain. Allah Ta'ala yang terangkan sendiri apa dia nak dengan kalimah tadi. Macam dia kata malam qadar. Kalau tak kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa jadi pada malam qadar? Allah Ta'ala terangkan tanazzalul malaikah, turun para malaikat, waruh dan Jibril. Fiha, padanya, biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka dengan segala urusan. So basically kalau kita faham je, kita tak perlu pening kepala lah. Kita faham malam tadi lebih baik 1000 bulan. Bukan perlu tunggu, perlu sekian, perlu banyak ibadat, perlu banyakkan amal. Bukan sibuk kan tunggu air beku tak, kan, air beku tak, pokok sujud tak. Ya, ada orang lagi bagus best cari pocong terjun dalam rumah tengah malam. Kalau dapat tangkap, aku nak kaya. Saya kata dengan orang cakap kan, punya banyak benda boleh minta kaya buat apa? Kan, kalau dia boleh makbulkan masuk syurga terus, peluk dia masuk syurga terus. Tak apalah kalau setakat kaya buat apa? Makin banyak harta kita, makin banyak soalan Allah Ta'ala pula. Kalau banyak sikit, kurang Allah Ta'ala tanya. Minta benda kau bukan. Itu menyesal nanti. Soalan kuliah jaga sikit. Jadi sekarang ni kita akan tengok. Dia akan pergi pada detail. Masih lagi tajuk tafsir Quran. Apa bentuk-bentuk tafsir Quran? Okey, baik. Dia kata yang tawi tahta tafsir Quran bil-Quran anwa'un iddah. Anwa'un iddatin. Dia kata terlipat. Okay, tersimpan di bawah tajuk tafsir Quran ni bentuk-bentuk yang berbagai, bentuk-bentuk yang berbilang. Waqad sabaqa an asyartu ila anna fi kitabi Adwa'il Bayan, dan telah berlalu saya isyaratkan kepada bahawa dalam kitab Adwa'ul Bayan karangan Syekh Muhammad Amin Syangkiti tu, bayanan li katsir min tafsir Quran penjelasan bagi banyak daripada tafsiran Quran. Bila kita bawa ayat dengan ayat tu, apa penjelasan sebenar yang datang tu? Apa cara penjelasan dia akan terangkan. Okey. Wa min hadhil anwa' ala sabil misal, dan di antara bentuk-bentuk atau cara bentuk tafsiran Quran ni sebagai contoh dia kata ini bukan semua dia pilih dalam 6 sahaja untuk 7 untuk dia buat penjelasan. Dia bagi contoh macam mana Quran tafsir dengan Quran. Sebahagian para ulama tafsir gunakan ayat ni untuk ayat ni, tapi penjelasan dia buat tadi untuk bahagian apa? Okey, pertama, bayan mujmalin, menjelaskan sesuatu yang mujmal, yang tak ditafsirkan. Sebagai contoh saya kata tadi kan, muttaqin tu siapa? Siapa muttaqin? Dan baca apa lepas tu, kita dapatlah dia punya tafsiran. Okey. Kemudian takkid mutlak. Takkidul mutlaqi ni akan pergi detail satu persatu kita akan pergi. 7 ni kita pergi. Takkid mutlak untuk mengikat satu yang tak ada bersifat tertentu. Contoh macam kalimah, contoh macam darah. When you say darah without any sifat, dia darah mutlak, any darah tajuk. Tapi bila Quran kata daman masfuhan, darah ditumpah ketika penyembelihan, dia jadi lain. Jadi kadang-kadang tafsiran macam ni dipanggil apa? Dipanggil apa yang mutlak dijadikan muqayyad, tanpa sebarang sifat, tapi dengan sifat tertentu dia datang pada ayat yang lain. Okey, sambung ya. Kemudian takhsisul am, mengkhususkan yang umum, untuk mengkhususkan apa yang umum. Ini ada kes yang kes talak, kes edah, ada perbincangan tajuk ni. Apa yang umum pada semua wanita, tapi ada yang khusus pula. Dikhususkan daripada yang ramai tadi, apa yang dikhususkan. Kemudian keempat, tafsir mafhum min ayatin bi ayatin ukhra. Pentafsiran mafhum satu ayat pada satu ayat dengan ayat yang lain. Ini termasuk dalam bentuk masalah, kadang-kadang kena tengok juga, nanti diterangkan. Sebab kadang-kadang benda tu dah jelas. Cuma mungkin orang tu baca ayat tadi, dia bawa ayat satu lagi mungkin untuk penjelasan tambahan sahaja. Pasal ayat ni bila ayat tu dah jelas, bila kita datangkan juga dengan penjelasan tambahan, itu bukan tafsir dah sebenarnya. Itu cuma penerangan tambahan yang bukan tafsir. Sebab tafsir ni mesti berkaitan dengan sesuatu yang muskil, tak dapat difahami, dirungkaikan.
Dan kita bincang dulu kan, bila kita kata tafsir, sandaran tafsir ni, ada benda yang orang Arab tahu. Orang Arab tahu. Dia tak akan tanya. Sebab tak ada macam alladzina tu apa, tak ada jelas. Sebab alladzina tu alladzina ada di isim mausul. Orang Arab tak pening kepala. Tak ada macam apa pasal ni, tak ada. So tak ada perlu tafsir sebenarnya. Kalimah macam ni, kita yang tak belajar bahasa Arab dan kita terus faham. Tanpa perlu masalah macam home, mereka. Perlu kat ha tu ha apa, mim tu mim apa. Tak perlu penjelasan tambahan. Macam ni kan. Kalau anda kata ada orang buat penjelasan juga menggunakan contoh ayat ini dengan ayat satu lagi, maka penjelasan tambahan tadi bukan dikatakan tafsir sebenarnya. Kita teruskan juga. Ini antara pecahan yang ditemui dalam bentuk-bentuk yang dibentangkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Okey. Tafsir mafhum satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian kelima, tafsirul lafzatin bi lafzatin. Pentafsiran satu lafaz dengan lafaz yang lain. Lafaz kat sini diterangkan dengan lafaz yang satu lagi. Contoh macam apa? Pentafsiran macam isteri kepada Nabi Nuh kan. Isteri Nabi Lut kan, ajuz kan, illa ajuzan fil ghabirin. Siapa ajuz ni? Siapa perempuan yang ajuz ni yang dimaksudkan? Jadi kadang-kadang ditafsirkan ke tempat lain dengan kalimah yang lain. Kadang-kadang kalimah di sini kalimah lain, kat sini kalimah lain. Di sini illa mra'atah. Di sini datang satu sini ajuz, kata seorang perempuan tua. Kat sini kata isterinya. Kecuali isterinya yang ditinggalkan. Okey, jadi maksudnya kat sini panggil perempuan tua, kat sini panggil isterinya. So kadang diterjemahkan macam tu. Itu tafsir pentafsiran lafaz dengan lafaz. Kalau kita buka ini tak nampaklah perempuan tua mana. Jadi kita buka surah ni, isteri dia. Maksud tu akan datang dengan penjelasan sedemikian. Okey. Kemudian tafsir makna bi makna, tafsir pengertian dengan pengertian. Nanti kita tengok contoh dia. Yang ketujuh, tafsir uslub fi ayatin bi uslubin fi ayatin ukhra. Pentafsiran satu gaya, satu uslub dalam satu ayat dengan uslub ayat lain. Di bawah ayat yang lain punya gaya dipakai dekat sini untuk tengok macam ni Allah Taala cakap kat sini macam ni, macam Allah Taala cakap macam ni dekat ayat lain. Gaya. Macam kita terang itu kan, macam apa uslub ni yang macam kita kata itu macam orang Arab faham bila sebut dzuk innaka antal azizul karim kan, rasakanlah engkau lah yang amat perkasa lagi mulia. Kata-kata tersebut untuk hina, bukan untuk puji. Bukan maksud dia rasakanlah wahai orang yang baik, tak, bukan maksud dia itu. Dia perli. So macam uslub gaya tadi kat sini dipakai, digunakan gaya tersebut pada ayat satu lagi untuk difahami kat situ. Tapi sebenarnya ini pun sama dikatakan oleh Syekh Musa Tayar dekat sini, dekat buku yang terbaru ni. Dia kata bentuk ni pun juga sebenarnya kalau sebenarnya tak dikatakan sebagai salah satu bentuk tafsiran Quran. Dia lebih kepada kadang-kadang satu ayat dah jelas dah gaya tersebut dipahami tanpa ambil ayat ni pun. Faham tak? Tak perlu ambil ayat ini pasal dalam kaedah bahasa Arab dah ada cara tersebut untuk maksud berkenaan. Tak perlu kepada ayat Quran yang lain untuk penjelasan. Okey, sekarang kita akan masuk pada pada satu persatu dia akan terangkan. Dia kata apa? Wasatajidu ghairaha minal anwa'il lati dzakaraha al-Imam Asy-Syanqiti fi muqaddimati kitabihi. Dan anda akan dapati ada selain daripada yang tujuh kita sebut ni, daripada bentuk-bentuk yang disebut oleh Imam Syanqiti, Muhammad Amin Syanqiti dalam muqaddimah kitab beliau. Okey. Dan dia kata wala istaqraita kutubut tafsir, dan kalau anda banyak membaca secara menyeluruh kitab-kitab tafsir, yang ini kena rajin lah kan, baca kitab kan. Jadi baca menyeluruh allati tu'na bi tafsir Quran bil Quran, yang mengambil berat, kitab-kitab tafsir yang mengambil berat tentang pentafsiran Quran la zaharat anwa'un ukhra fi hadha at-tariq. Nescaya akan muncul bentuk-bentuk yang lain dalam jalan ini. Jalan tafsir Quran ni ada benda-benda lain yang berlaku selain daripada bentuk. Dan kalau ikutkan pada yang bentuk atas yang mujmal, mutlak, takhsis ni, ini kaedah yang biasa berlaku pada usul fiqh. Dalam kaedah usul fiqh kan, bila kita nak faham ayat ini tak faham, kita ambil ayat lain untuk fahamkan. Mana dia tahu macam Al-Quran Karim datang sini mutlak, sini muqayyad. Sini datang tanpa sebarang sifat, sini datang dengan sifat tertentu. Sini datang umum, sini datang khusus. Dia akan datang sedemikian. So bagi orang yang membaca Quran dengan menyeluruh, insya-Allah dia akan jumpa pengertian ini. Okey, baik. Dia akan terangkan sekarang satu persatu. Baik.
Amsilatun lil anwa'is sabiqati. Contoh-contoh bagi bentuk-bentuk yang telah lalu. So bila kita kata dalam tafsir Quran-Quran, kadang-kadang datang tafsiran tadi untuk mentafsirkan contoh yang mujmal. Mana datang kalimah tadi tanpa penjelasan, datang penjelasan pada tempat yang lain. Cuma kalau macam saya sebut tadi, ulang balik, mana yang Allah Ta'ala firmankan muttaqin, Allah Ta'ala terangkan sifat lepas tu, ini tafsiran yang Allah Ta'ala terangkan sendiri. Ini memang kita kena accept. Tak boleh kita kata macam saya rasa ayat sana, dia ambil ayat tu dia bawa ke sini, dia akan jadi masalah kat situ. Dia macam baru-baru ni macam kes apa, saya ingat kan, saya rasa pernah kot kita buat tajuk tentang apa, Quran sebagai penawar. Quran sebagai penawar, Quran sebagai syifa. Ingat? Siapa ingat tak ingat? Okey, saya bawa 4 ayat Quran. 4 ayat Quran untuk menjelaskan maksud yang orang Malaysia faham, boleh kata salah. Boleh kata salah sebab banyak orang duk jadikan Quran ni jadi mentera. Dia kata apa salahnya baca, dia boleh baca benda lain, baca Quran, dia kata. Untuk orang sakit. Sedangkan Nabi sendiri SAW, kalau kita tengok, baginda tak bacakan pada orang ayat Quran untuk baca. Bahkan Nabi akan ada as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, atau Nabi kata bismillah arqikan. Ini lafaz yang Nabi gunakan, bukan Quran. Even Nabi ajar sahabat yang pegang badan dia sakit, kan, tak masuk Islam dia sihat, masuk Islam dia sakit. Dia masuk Islam sakit. Kan Nabi kata sebut pegang apa, Uthman bin Abil As As-Saqafi, kan Nabi suruh pegang badan dia dan sebut bismillah 3 kali. Kemudian 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Nabi tak kata baca ayat lain. Nabi tak kata baca ayat A, B, ayat ni, ayat ain ke, ayat sekian ke, wa idza batashtum jabbarin, kata tak. Nabi tak ajar itu. Itu contoh nak faham kan. Cuma macam nanti kalau kita masuk nanti kita cuba terangkan. Sebab kes dia pasal ayat tu datang 4 kali. Kalimah Quran sebagai syifa ni datang dalam 4 tempat. Tapi datang secara mutlak tanpa ikatan, syifa saja pada 3 tempat. Tapi datang dengan syifa lima fis sudur dalam surah Yunus 57. Dalam surah Al-Isra ayat 81 datang dengan lafaz hudan wa syifa, kan, ataupun syifa wa rahmah, kan. Kemudian dalam surah Fussilat jap, dia kena tengok jap. Ini nak fahamkan berkenaan dengan tajuk ni. Okey. Ya, betul. Okey. Dia ada 4 tempat, kan. Okey, ada 4 tempat kalimah syifa datang dalam Quran 4 kali. 1 kali berkenaan madu lebah. Itu dalam ayat 69 surah An-Nahl. Okey, datang syifa umum, tak kisah syifa untuk apa. Dalam Al-Isra 82 dan Fussilat 44. Yang sering orang dikatakan macam apa dalam surah Al-Isra, wa nunazzil minal Qur'ani, dan kami turunkan daripada Al-Quran ma huwa syifaun, dan apa yang ia adalah syifa, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat untuk orang yang beriman, kan. Dia datang umum. Kemudian dalam surah Fussilat 44 pun macam juga datang dengan kalimah dan kalam, kan, walau ja'alna Qur'anan ajamian, kalau kami datang Quran dalam bentuk ajam, laqalu, pasti mereka berkata, laula fusilat ayatuhu, kalaulah diperincikan ayat Quran ni ajamiyun wa arabi, ajam dan Arab. Qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa, katakan hai Muhammad, dia Quran tu untuk orang yang beriman, hudan wa syifa. So sini hudan wa syifa ni umum, kan, tak ada datang, kan. Tapi bila kita buka dalam surah Yunus, kan, Allah tak nyatakan dalam surah Yunus tu, dia kata syifaul lima fis sudur. Bahkan datang dengan rahmat, semua sifat-sifat tu ada, kan. Dia kata ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, kalian manusia, telah datang kepada kalian bimbingan dari Tuhan kalian. Satu sifat dia. Kemudian wa syifaul lima fis sudur, penawar untuk apa dalam dada, wa hudan wa rahmah, hudan dan rahmat lil mukmin, untuk orang beriman. Kalau tidak tadi daripada dan surah Isra syifa wa rahmah. Dalam surah Fussilat hudan wa syifa. Dan surah Fussilat datang semua sekali sifat. Tapi dengan tambahan tadi. Masa nak terima tak tambahan tadi? Syifa lima fis sudur. Kita macam bukan kita hentikan. Jadi kan geng-geng pakai terbang-terbang pun dia kata Quran juga pakai.
Boleh pakai untuk terbang, boleh pakai untuk sekian. Baru ni diorang buat dekat apa? Soalan, siapa yang tergatal tanya soalan tu, dia kata berkenaan dengan guna Quran untuk terbang. Saya jawab lah macam biasa. Lepas tu geng-geng apa media Al-Khadim pergi kerat video tu, dimasukkan dekat Facebook, dekat YouTube. Bantai orang mengamuk. Geng-geng ni, inilah janggut ada, tahun ni saya sekian bukan faham agama. Saya kira Allah kan. Yang aku lihat kan, jadi kena faham kan. Jadi maksud dia apa bentuk penjelasan tambahan tadi kan. Kita kata kadang kita jumpalah benda macam ni kan. Dan Quran datang dengan umum tanpa penjelasan, tapi dekat tempat lain ada penjelasan apa maksud dia. Yang tu lebih utama, lebih aula kita kedepankan sebenarnya. Dia macam darah lah. Kalau kita pegang darah, kita pernah dengar kan lu, orang-orang Melayu kita, dia kata kalau kena ni geng pondok. Dia kata kalau masak kari, gulai daging, kari, kari itu kena badan, tak boleh solat. Alasan dia sebab ada darah najis. Sedangkan kalau dia ambil surah Al-Baqarah, surah An-Nahl, surah Al-An'am, kan surah Al-Maidah, dia ada 4 tempat. Sebenarnya semua kalau digabungkan tadi, dia datang 3 tempat dam saja. Tapi datang surah Al-An'am 145 datang lafaz daman masfuhan. Ini penjelasan bagi apa yang tadi. So tak adalah kita kata darah yang ada dalam daging, dalam tulang, dalam urat tu tadi najis. Ni kau tak, kau masak daging ni, basuh dulu sampai putih daging tu. Sambil selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Putih daging kan. Makan-makan rasa fiber je. Yang daging apa ni? Tak tahu bang. Ini daging selawat dia panggil. Okey, baik. So kita akan pergi satu persatu 7 kita terangkan. Okay, dia kata sini, amsalatul li anwa'is sabiqati, contoh-contoh bagi bentuk-bentuk yang telah lalu. So dia bagi 7. Ada lagi yang lain, tapi kebanyakannya macam kita bincang kat sini, kebanyakannya lebih kepada bentuk apa tahu? Kefahaman dalam usul fiqh. Kaedah usul fiqh dalam penggabungan dalil-dalil. Bila kita bawa dalil dengan dalil tadi, kadang-kadang ada mujmal, pada mufassar, lepas tu ada yang mutlak, muqayyad. Dia akan ada macam tu. Jadi kaedah ni sama dalam masalah tafsir Quran dan Quran. Baik. Dia kata pertama, bayanul mujmali, penjelasan. Okey, Quran ni akan berlaku penjelasan apa yang mujmal. Okey, al-mujmalu mahtaja ila bayanin. Yang mujmal ni ada nama lain rumusan. Datang dalam bentuk rumusan. Dia adalah apa yang perlukan kepada penjelasan. Any words, any perkataan perlu penjelasan, maka dipanggil mujmal. Macam tadi saya katakan, saya sebut tadi apa, kalau perlu pada penjelasan, dia dikira sebagai benda tersebut dipanggil sebagai mujmal. Okey. Wa mithaluhu, contoh dia qauluhu ta'ala. Firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-An'am ayat yang ke-80, bukan Al-An'am. Ini dalam surah Maidah ayat pertama. Maidah ayat pertama dia kata apa? Misaluhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan untuk kalian binatang ternakan kecuali apa yang dibacakan ke atas kalian. Soalan, apakah yang dibacakan itu? Kan soalan tu kan timbul. Okey. Fa qauluhu ta'ala, firman Ta'ala ayat pertama surah Al-Maidah tu, dia kata illa ma yusla alaikum, kecuali apa yang dibacakan kepada kalian, mujmalun. Dia mujmal. Fi hadha siyaqi lam yubayyan. Dia secara rumusan, dalam baris ayat ini tidak dijelaskan. Namun wa bayyanahu Allah subhanahu biqaulihi, namun Allah Taala jelaskan dia dengan firman-Nya pada ayat yang ketiga biqaulihi, dengan firman Allah Taala hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, sampailah hujung sekali wa ma dhubiha 'alan nusuk, sampai kepada apa yang disembelih di atas nama berhala. So kita baca ayat nombor 3 tu, kita akan nampaklah ini yang dibacakan Allah Taala kepada kita. Ni tafsir ni kita panggil apa? Tafsir Quran lah. Penjelasan bagi apa yang rumusan tak diterangkan tapi diterangkan dengan ayat yang lain. Dalam ayat tu sendiri kalau kita baca ulang beberapa kali pun tak nampak, kecuali apa dibaca pada kamu. Tak faham. Tapi kita baca ayat yang lain pun kita nampak maksud dia apa. Okey. Baik, ini contoh macam mana daripada yang mujmal ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Okey. Kemudian kedua, bentuk kedua dalam kita panggil apa, pentafsiran Quran ni adalah
Taqyidul mutlaqi, mengikat akan yang mutlak. Mutlak tu maksud dia satu kali. Al-mutlaqu, mutlak tu adalah huwal mutanawilu liwahidin la bi'ainihi. Dia adalah apa yang merangkumi terhadap sesuatu tapi bukan sesuatu, bukan bendanya. Dia actually macam saya sebut tadi kan, mutlak. Macam saya sebut darah tadi. Ingat saya sebut darah kan? So darah masuk. Darah manusia, darah binatang, darah sekian, darah ini, darah itu dan sebagainya. Tapi bila kita panggil, kita bawa kepada darah yang kita datang dengan apa ayat yang saya sebutkan. Contoh macam ni. Okay, disebut dalam suratul Baqarah, kataan darah, daman. Yang apa syifa tadi tak boleh, nanti diorang gaduh. Kena serang nanti dengan apa ni. Okey. Okey, dalam surah Al-Baqarah, okey. Surah Al-Baqarah ayat 117 sekejap. Okey. Okey, Al-Baqarah 173. Al-Maidah 3. Al-Baqarah 173. Al-Maidah 3. An-Nahlu 115. Dan surah apa? Surah Al-An'am 145. Okey, empat tempat ni. Okey, empat tempat ni kalau kita tengok surah Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, dan juga An-Nahlu 115. Tiga tempat ni kalimah darah tu darah je. Yang ini yang kita kata, saya sebut tadi kan, membawa kepada kefahaman orang-orang kita di Malaysia ni yang kata kena gulai daging tu baju, tak boleh buat solat. Tak boleh buat solat. Jangan buat solat, tak sah solat. Dia pegang yang tiga ayat tadi. Tapi kita ada satu lagi ayat. Ini ayat 145 surah Al-An'am, yang juga terangkan darah tadi. Ayat tajuk sama. All ayat tadi semua perbincangan tentang benda haram makan. Tapi yang ayat yang ke-145 tu diterangkan, Qul la ajidu, katakan Muhammad, aku tak dapati, fima uhiya ilayya, pada apa diwahyu kepadaku, muharraman ala ta'imin yata'amuhu, haram kata orang makan memakannya, illa an yakuna maitatan au daman masfuhan, kecuali ia adalah bangkai atau darah yang ditumpahkan ketika sembelihan. Itu darah yang perbincangan dia. Adapun darah dalam daging, dalam urat, dalam tulang, dalam sungsung sebagainya, makan. Tak lalu yang bising. Kadang orang tu pergi makan steak kan. Gila kau makan darah. Beli-beli KFC kan. Kalau bab kesihatan awak bimbang, okey. Faham maksud dia? Bimbang. Bab kesihatan. Apa? Salmonella. Benda tak nama dia. Yang apa? Kalau binatang apa, daging tak masak betul, ada bakteria tertentu, boleh mati Ada satu family kot, buat kena kahwin. Dia dedahkan ayam tersebut, tak goreng terus. Orang-orang dulu, dia dah lepas ayam tu dah kuning tu, dia goreng terus. Biar kering pun tak apa. Besok buat masak merah, tapi hari ni kena goreng siap-siap. Awak tak ada petai besar, dia kata. Dia goreng siap-siap. Sebab kalau biarkan, bakteria tu akan masuk dan dia akan menyebabkan orang yang makan sakit. Bahkan boleh mati. Itu kita faham. Bab bimbang itu silakan. Tapi bab kerana macam, darah, kan? Itu masalah. Saya bukan ajar awak makan darah. Saya nak ceritakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha ceritakan bahawa dia dahulu makan. Nabi makan, kadang-kadang menitik darah pun Nabi teruskan makan. Ni kena faham betul-betul. Jadi konsep dia, okey. Jadi dekat sini, empat tempat je kan. 173, Al-Baqarah, Al-Maidah 3, An-Nahlu 115. Semua kalimah darah tadi mutlak. Tanpa ikatan apa. Tetapi dalam Al-An'am 145, datang dengan lafaz daman masfuhan. So ini mensyarahkan ini. Sebenarnya kalau kita ikut kaedah ini, sama berlaku pada kes syifa tadi. Surah Fusilat dan surah Isra' yang datang umum syifa saja. Quran sebagai syifa, pakai syifa umum saja, ataupun kita nak pakai dengan tafsiran 57 surah Yunus yang akan datang syifa lima fis sudur, yang itu lebih tepat. Sebab orang kita boleh sakit
tapi mukmin, berbanding dengan sihat tapi jahat. Kan tak betul akidah, buat apa? Sebab kita boleh jadi seorang mukmin yang sakit. Kan kita tak sembuh. Habis ustaz semua baca Quran 30 juzuk pun tak sembuh juga. Tak ada hal. So kita tahu bahawa dalam kisah tadi, sebagai manusia anda sakit. Okey. Mana itu manusia. Tapi kalau kata tak pernah sakit sebab apa? Amal Quran. Tak pernah kena accident sebab apa? Baca Quran. Kan kita payah juga pasal Nabi lebih baca kot. Banding awak pula tiba-tiba lebih lah kan. Ada pula tambahan pula special. Tengok dinding tembus mata, pejam masuk air, tak tenggelam. Ini masalah ni. Tapi kalau cakap sini marahlah. Geng-geng yang beramal marah. Tapi bila kata apa? Habis tu Tok Kupaloh lah, Mak Kilau lah. A, diorang gagal pun, penjajah masuk. B, secondly, kita ikut Nabi bukan ikut orang tu. Anda apa? Umat Tok Kupaloh. Awak umat apa? Tok Janggut. Asyhadu an la ilaha illallah, patut asyhadu Tok Janggut. Bagi kan. Nak memarah ni kan. Sebab yang patut awak ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak faham lagi. Pelik. Tahu? Menteri Quran. Dia ada satu USM ada keluarkan. Apa dipanggil menteri Melayu. Dia ada transition tau. Daripada zaman awal seru jin mambang. Lepas tu kemudian tukar, masih lagi ada ayat tadi tapi berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dengan pengaruh Syiah Baginda Ali, Fatimah sekali keluar. Lepas tu last sekali terus Quran. Dia ada peringkat-peringkat dia. Dia Islamisasi, yes. Islamisasi. Ni masalah yang masyarakat kita. Salah beramal Quran salah. Marah dia orang. Baik. Okey, seterusnya. Okey, jadi dekat kat sini takkid mutlak. So mutlak ni maksud dia apa yang kalimah tu kita sebut darah. Semua kena. Kan? Jadi dekat sini yang mutanawil li wahidin la bi ainihi, tapi bukan ain dia semua yang terlibat dengan tajuk tersebut. Walahu taqsimatun fi usulil fiqh, dan dia ada pecahan-pecahan dia dalam usul fiqh. Wal muradu huna, dan dikehendaki di sini adalah bayanul misal, penjelasan contoh saja. Wa min amsalatihi, di antara contoh dia adalah qauluhu ta'ala, firman ta'ala dan Quran dalam surah okey, dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah ni mana ni? Okey. Dalam surah Ali Imran 90. Ali Imran 90. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sungguh orang yang kufur sesudah keimanannya, tsummazdadu kufra, kemudian tambah kufur pula, lan tuqbala taubatuhum, takkan diterima taubat mereka. Surah Ali Imran 90. Okey. Ni kadang-kadang kan, bila kita tengok orang tu yelah jahat jadi baik, kemudian lagi jahat. Kadang-kadang ada orang kita kan lagi jahat, tak guna kau taubat. Dia baca ayat ni contohnya kan. Kita ayat 90 menunjukkan bahawa orang tu kalau dia dah kufur sudah keimanan, soalan dia boleh taubat boleh tak? Ini persoalan yang timbul. Kalau dia ada peluang untuk bertaubat, boleh tak ada taubat? Bertambah kufur, takkan diterima taubat mereka. So, tak terima taubat ni, apa maksud dia? Sebab kadang-kadang kita nak ajak orang tu tinggalkan maksiat. Tinggalkan dosa. Betul, ada orang kata, tak guna dah kau taubat. Tuhan tak terima dah taubat kau. Okay, macam mana kita nak fahamkan kepada orang sebut? Kalau dia baca ayat ni, 90 ni saja, dia akan baca macam tu lah. Dah lah kufur, dah iman dan tu, lepas tu pergi minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya, kemudian nak suruh taubat balik. Macam mana? Nak cakap apa? Okay, kat sini kata apa? Qala ba'dul ulama. Yang dimaksud apa kata para ulama? Yakni, ini maksudkan dengan ayat 90 Al-Imran ni adalah, yakni idza akharu taubata ila huduril mauti. Kalau mereka tangguhkan taubat sehingga hadirnya kematian. Fatabu hina idzin, mereka taubat ketika itu. Di situlah tak diterimanya. Sebab sebenarnya macam kita tak kontradik, sebab selagi mana matahari tak terbit dari barat, tak keluar asap, tak keluar dajjal sebagainya, ni kena ingat pasal ada tanda-tanda kiamat yang kalau terjadi tak guna taubat. Antaranya dabah, antara matahari terbit dari barat. Tapi selagi tak terbit matahari dari barat, contohnya sekarang ni, kau orang tu dah buat macam-macam benda. Macam katakanlah ayapin kan, dia nak bertaubat.
Kata saya salah, saya nak taubat. Kita nak kata kepada dia ada lagi tidak? Teruk ni. Penyesat nombor 1. Kahak al-kadzab ke? Kan? Lepat ke? Kata saya nak taubat. Kan? Dah kufur, cakap kufur keluar habis dah. Kan? Habis benda mengarut semua keluar daripada mulut dia. Soalan, ada taubat lagi tak? Ni nak kena detail. Sebab dekat sini pasal ayat, kalau orang tu baca ayat 90 ni saja, dia orang akan kata macam, tak ada taubat dah lah. Bertambah kufur, bukan sekat kufur je, dah beriman kufur, kemudian tambah kufur. Takkan dia terima taubat mereka. Para ulama kata tak. Maksud dia adalah orang tu tangguh. Okey. Dia isyaratkan kepada apa? Dia bawa ayat Quran lain. Wa hadha tafsiru yashhadu lahu qauluhu ta'ala. Dan tafsiran para ulama tentang orang tu tangguhkan taubat sampai kerongkong baru nak taubat. Okey, disaksikan kepadanya untuknya oleh firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-18. Allah Taala firmankan dari berkenaan, ya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan bukanlah taubat itu untuk orang yang beramal keburukan-keburukan, hatta idza hadara ahadumul maut, sampai dah hadir pada seorang mereka kematian, qala inni tubtul an, sekarang aku taubat. Okey, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, demikian juga tak ada taubat bagi orang yang mati dalam keadaan mereka kafir. So ayat ni macam menjelaskan maksud para ulama kata tadi. Sebab ayat surah Al-Imran 90 tu, kalau kita baca yang atas tu saja, yang ni kan, kita akan habislah orang tu, tak ada taubat bagimu, tak taubat bagimu. Tak guna taubat. Tapi sedangkan yang kita faham adalah, kalau Allah Ta'ala buka hati dia untuk bertaubat, kita boleh kata tak boleh tidak. Macam kisah lelaki yang bunuh 99 orang tu. Dia tanya orang ramai, dia kata, siapa orang paling alim dengan kamu? Orang tunjuk dengan seorang abid. Alim tidak, abid, ahli ibadat. So dia pun tanya, tuan, saya dah bunuh 99 orang, ada tak taubat lagi untuk saya? Tak ada. Gila kau seorang dalam neraka ni, kau 99 orang. Neraka mana kau nak duduk? Kan, kalau orang bunuh seorang tahap ini, engkau nak duduk mana, neraka mana lagi, dia cakap yang tu. Kan? Jadi dia pun bunuh, cukup 100. Dia bunuh. Ambil tadi, cukupkan 100. Jumpa pula, tanya orang ramai, mana orang alim lagi? Jumpa kedua, orang tu kata, tak ada siapa boleh sekat antara kau dengan taubat. Siapa boleh sekat? Itu yang betulnya. Walaupun orang tu buat jahat mana sekalipun, Allah Ta'ala sentiasa buka ruang untuk dia bertaubat. Ini benda kita sebagai mukmin, bila dengar Allah Ta'ala buka pintu, kita pergi tutup apa? Kita pula tutup. Iya kan, tertongging mati aku segi suka. Tak boleh itu. Kita jangan higher than and mighty than Allah. Lebih berkuasa dan lebih tinggi besar daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh ampunkan, kita boleh ampunkan. Macam mana? Memang kita marah. Tapi Allah Ta'ala maha adil. Keadilan Allah Ta'ala lebih mutlak. Kalau kita ikutkan kita punya keadilan, kita nak kalau orang tu langgar je apa benda pada kita, buat cabul hak kita, maka dia jatuh jalan tangga jatuh. Patah kaki, patah kepala. Kita tengok sengih seorang kan. Senyum seorang. Kita kalau boleh nak macam tu, tapi itu bukan bentuk yang Allah Ta'ala aturkan. Hatta kalau kita lihat kan, macam Abu Sufyan kan, Khalid bin Walid, Amr bin As, ini antara orang yang sebenarnya terlibat ketika zaman Nabi SAW dahulu berdakwah, antara penentang Nabi yang besar. Tapi bila Allah Ta'ala buka untuk mereka taubat dan bagi mereka masuk Islam, dan Nabi tak boleh reject. Nabi kena terima walaupun tak suka, walaupun tak nak ke, tak boleh. Allah Ta'ala buka, dia kena buka. Macam orang yang bunuh kat Christchurch yang di New Zealand tu, kalau tiba-tiba pagi besok kan, asyhadu an la ilaha illallah, dia syahadah dengan pelat-pelat Mak Saleh dia kan, kemudian dia masuk Islam. Lepas tu besok dia mati, awak nak buat apa dengan dia? Doa terus, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan, walaupun awak tak suka, walaupun yang mati tu anak-anak awak. Pasal Islam menutup apa sebelum dia. Kalau apa dia pernah jahat dia buat, Islam datang hapuskan semua sekali. Kita nak nafikan apa? Kita mungkin tak suka, tapi Allah Ta'ala boleh benarkan. Sebab tu ayat ni, para ulama kata yang ayat 90 surah Ali Imran tadi, kena ditafsirkan dengan ayat surah Nisa. Kena ditafsirkan sedemikian. Ayat 18 kan? Okey. Fa itlaqul ladzi fil ayatil ula. Okey, dzukira dia kata muqayyiduhu fil ayati tsaniyati. Dia kata maka kemutlakan, mutlak ya, yang tanpa ikatan
Dalam ayat yang pertama, semua orang yang kufur buat jahat takkan ada taubat lagi untuk dia. Ditafsirkan atau ditakyidkan dalam ayat pertama, disebut ikatan dia, takyid dia, sifat khas dia dalam ayat yang kedua, iaitu ayat surah An-Nisa 18. Itu cara mutlak, muqayyad. Kemudian yang ketiga, takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Al-am, am ni adalah huwal kalamul mustaghriqu lima yasluhu lahu bihasbil waqi'i duf'atan bila hasrin. Dia adalah kata-kata yang merangkumi, yang kena kepada apa yang sesuai dengannya. Dengan dengannya, dengan ikut keadaan sekaligus, dengan tanpa sebarang perhitungan. Tak ada sebarang ikatan, semua masuk. Wasiyaruhu wa alfazuhu kathiratun. Lafaz dan juga bentuk dia ada banyak. Kadang-kadang kullu, jami' dan sebagainya kan. Itu dipanggil sebagai umum. Okey. Wa qad dzakara kathir min ulama'i anna alfazul Qur'ani ala umumiha. Dan telah menyebut ramai di kalangan para ulama bahawa lafaz Al-Quran ni di atas umumnya. Hatta ya'ti ma yukhassisuha, sehingga datang apa yang mengkhususkannya. Bila datang ayat Quran sebut alladzina amanu. Apa ni alladzina amanu? Ya alladzina amanu semua sekali lah. Tak boleh kita kata macam ini untuk sahabat Nabi je. Mereka kata al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sebab. Datang mana dekat sini lah. Lepas tu bila kita dengar perintah Allah Ta'ala kepada para sahabat, teguran Allah Ta'ala kepada para sahabat dan sebagainya, semua itu pada para sahabat tapi umum untuk kita. Sebab kita mukmin tak? Mukmin. Dan kamu masuk sekali. Kamu masuk sekali dalam tajuk tersebut. Okey? So dia kata wa min amsalatihi, di antara contoh dia apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan menahan diri itu daripada diri mereka daripada berkahwin selama 3 quru. Okey, ini fahada hukmun amun fi jami'il mutallaqat. Ini umum pada semua yang diceraikan. Semua diceraikan 3 quru. Thumma ata ma yukhassisu min hadzal amil hawamili. Kemudian datang apa yang mengkhususkan daripada umum mutallaqat ni, siapa? Wanita yang hamil. Wanita yang hamil. Wa huwa qauluhu ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang keempat. Allah katakan wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang memiliki kandungan. Ajaluhunna an yada'na hamlahun, tempoh mereka adalah mereka melahirkan kandungan mereka. Contoh kalau suami tu cerai hari ni, besok dia beranak, lepas beranak tu boleh angkat nikah baru. Hatta kalau kes sama, kes apa, wanita yang mati di kematian suami pun contoh juga. Suami dia mati hari ni, katakan Zuhur tadi mati, dia beranak maghrib, Aisyah ni angkat nikah baru. Kalau tidak, lafaz tadi umum. Wanita yang kematian suami kena tunggu 4 bulan 10 hari. Tapi bila kat sini Allah Ta'ala khususkan, macam tadi juga wanita diceraikan kan, tanpa yang tidak hamil, maka ditunggulah 3 quru. Tapi wanita yang hamil, even kalau dia hamil start dari awal kan, kena cerai, betul cek besok mengandung, tunggu 9 bulan. 9 bulan lah tunggu, tengok tiap hari kan. Kan? 9 bulan lah. 9 bulan lah. Sebab tu kenapa yang apa dalam konteks ni kita kata apa? Iddah ni mesti seorang tu nak ceraikan isteri, cerai dalam bersih yang tak sentuh. Kalau dia cerai dalam keadaan mengejut, dalam keadaan datang haid dan sekian, ada kebarangkali akan jadi panjang lagi tajuk. Sebab tu kenapa dia kena sabar. Kan marah pun belacan tak ada dalam masakan. Tunggu bulan depan. Bulan ni jaga kau. Bulan depan lupa dah lah nak cerai. Sebenarnya kalau orang tu fikir macam tu, bila nak cerai kan dia fikir, antum kata apa? Baru malam tidur, tak apa. Bulan ni belum lagi, tunggu bulan depan. Hilanglah marah dia tadi. Tapi kalau kerana time tu juga dia lafaz kan, ni masalah. Macam apa? Ini semua masalah yang kita kata banyak orang tak tahu tentang hukum masalah cerai. Bila Allah kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu ceraikan wanita, fatallikuhunna li'iddatihinna wa asli iddah. Ceraikan mereka ikut iddah mereka dan kiralah iddah tersebut. Mesti cerai itu dalam keadaan bersih, tak sentuh. Bersih yang tidak sentuh. Baru tadi tidur, baru semalam tidur, tunggu. Lepas datang haid, nanti bersih, tak sentuh, time tu baru nak cerai. Kalau semua ikut peraturan ni,
Payah kot nak cerai kan. Marah-marah geram kan. Bunyi gitu angkat kepala kan. Nak geram balik tapi tunggu jap. Tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan. Tak jadi dah lah sebenarnya. Itu masalah sebenar pasal tak fikir, tak belajar. Okay, hal aku lihat sama Jadi maksudnya kalau ikutkan ayat surah Al-Baqarah yang 228 tu yang umum pada yang diceraikan itu umum, tapi dikhususkan daripada yang umum tadi apa? Ulatil ahmal, wanita yang memiliki kandungan. Ajaluhunna ayyadhna hamlahun, tempoh mereka, iddah mereka adalah mereka melahirkan kandungan mereka. Fakhussa min umumil mutallaqati ulatul ahmali, maka dikhususkan daripada umum wanita yang diceraikan, wanita-wanita yang mempunyai kandungan. So wanita ada kandungan tak ikut 228 Al-Baqarah, dia ikut ayat 4 surah At-Talaq. Nampak tak? Quran tapi pengkhususan baik. Keempat, tafsir mafhumi min ayatin bi ayatin ukhra, pentafsiran kefahaman satu ayat dengan ayat yang lain. Mafhum ni adalah huwa madalla alaihi alfazu la fi mahallin nutqi. Dia adalah apa yang ditunjukkan kepadanya oleh lafaz, bukan pada kedudukan pertuturan. Misalnya kalau kita baca dan tuturan ni tak jumpa, tapi kefahaman tu ada. Okay. Wa min amslati tafsiri mafhum min ayatin bi ayatin ukhra, di antara contoh-contoh pentafsiran kefahaman daripada satu ayat dengan ayat yang lain. Pasal dalam ayat ni tak ada maksud tersebut, tapi kita boleh kefahaman tu ada dalam ayat yang lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah nyatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka daripada Tuhan mereka pada hari berkenaan pasti dihijab. Pasti dihijab, ditutup. Okey. Faqad warada anis salafi, sungguh telah datang daripada golongan salaf, sahabat tabi'in fi tafsiri hadhil ayati, dalam pentafsiran ayat ini, annaha tadullu ala ru'yatillahi subhanahu, bahawa ia menunjukkan kepada melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca balik ayat itu kat mana? Mereka terhijab dari Tuhan mereka. Kan? Terhadang dari Tuhan mereka. So diorang faham maksud terhadang tadi, erti kata lain, kalau bukan golongan ini pasti melihat Allah. Pasti akan melihat Allah Ta'ala. Golongan ini tak akan melihat. Golongan yang beriman, yang bertakwa akan melihat Allah Ta'ala. Macam tanya pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW, hal nara rabbana yawmal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Kan Nabi berikan perumpamaan dengan bulan pada malam 14, tak ada di antara kita dengannya awan. Matahari pada tengah hari, tak ada di antara kita dengannya awan. Nabi kata, begitulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. So basically, kalau ikut pada situ, Nabi ada jelaskan. Tapi kita kata, ni Quran. Jadi dekat sini, dia kata, difahami daripada ayat Mutaffifin 15 tu, bahawa dekat sini bahawa apa akan dilihat Allah Ta'ala. Wa min dhalika, yang tadi itu, contoh dia adalah qaulu Syafi'i rahimahullah. Kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Dia baca ayat yang Mutaffifin, ayat yang ke-15. Dia kata apa? Fiha dalalatun ala anna awliya Allahi yarawna rabbahum yawmal qiyamati. Dalam ayat tersebut, ayat 15 surah Mutaffifin ini, ada petunjuk bahawa orang-orang lindungan Allah Ta'ala, orang-orang kesayangan Allah Ta'ala akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat nanti. Wahada, dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini, hadzal mafhum minal ayati, daripada ayat, yadullu alaihi qauluhu ta'ala, menunjukkan kepadanya firman Allah Ta'ala. Dan ayat yang lain, Allah Ta'ala sini firmankan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Direct wa ghairuha, dan selain daripadanya minal adillati ru'yati, daripada dalil menunjukkan penglihatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi kita yang ahli sunnah, geng-geng ahli bid'ah tak setuju. Jadi kata kalau dapat tengok, maka Allah Taala berkedudukan bertempat maksud dia punya masa di tempat, dia makhluk, maka tak boleh dilihat. Itu kes yang orang kata tak bertempat tu, sebenarnya untuk itu. Tajuk tak bertempat tu sebenarnya adalah fahaman ilmu kalam. Sebab dia kata kena Allah Ta'ala ni tak boleh serupa makhluk. Ada serupa makhluk je buang. Tu yang tak bercakap, tak melihat, tak mendengar. Semua sekali dinafikan. So kita kata kalau kita melihat, Allah melihat,
Tu yang kes hari tu kan, apa? Kalamullah tu kan, huruf bersuara. Itu pun jadi tajuk sebenarnya. Sebab diorang tak nak terima Allah Ta'ala berkata-kata langsung. Kalau kata-kata apa? Suara dalam hati. Ikut suara hati kita pun ada. Siapa tak ada suara hati? Angkat tangan. Kalau kata ustaz ni bila nak berhenti dah lewat dah kan. Kan dalam hati berkata-kata. Memanglah betul, kita akan berkata-kata dalam hati kan. Baik. Kelima, habiskan kita habiskan dulu. Tafsirul lafzatin bi lafzatin. Pentafsiran lafaz dengan lafaz. Okey, tafsir lafaz dengan lafaz ni ada dua bentuk. Alif, bayanu gharibil alfaz, penjelasan yang janggal daripada lafaz-lafaz. Ni kebiasaannya berlaku bila kalimah tadi tidak digunakan atau jarang digunakan oleh kadang-kadang Quraisy tak pakai, orang lain pakai sebagainya, benda tu akan jadi. Macam berlaku pada Umar bin Khattab kan, dia naik atas mimbar, dia tak tahu abba tu apa. Wa fakihatan wa abba. Dia tak tahu abba tu apa. Sedangkan abba ni kalau kita pergi ke Yaman, dia orang ada satu kawasan daerah yang panggil Ib. Ib ni kawasan dia panggil Liwat Akhdar, benteng hijau. Kawasan tu hijau, bila musim hujan dia hijau. So, jadi dia sebenarnya abba adalah pokok-pokok renek yang jadi makanan pada binatang. Umar atas mimbar, pasal benda tu dekat Quraisy tak ada. Diorang pernah ada bukit yang menghijau ketika musim tertentu. So kalimah tu tak ada pada dia. Okay, jadi kadang-kadang itu maksud dia gharib. Kalimah tadi bukan ni, jarang dipakai untuk keadaan mereka. So, jadi penjelasan gharibul alfaz, wa dzalika an yarida fi siyakin lafzun gharibun. Itu adalah dengan bahawa datang dalam satu baris ayat Al-Quran satu lafaz yang janggal, yang kurang difahami, yang pelik bagi sebahagian mereka atau majoriti mereka. Thumma yudhkaru fi mawdi'in akhar ma'na ashharu min dhalikal lafzi. Kemudian disebut pada tempat yang lain makna yang masyhur daripada lafaz berkenaan. Wa mithaluhu, contoh dia apa? Dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat ke-82. Dia kata, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujankan kepada mereka batu-batu daripada sijil. So sijil tak boleh dipakai. Dia kata, wa fi mawdi'in akhar, dan tempat yang lain pula, wa qala linursila alaihim hijaratan min tin. Tadi sijil dia jarang pakai, tapi sebut tin dia nampak tanah basah. Okey, dan surah Az-Zariyat ayat 33, surah Hud 82. Okey, yang ni Hud 82, sijil ni dia jarang pakai. Tapi kat sini tin dia nampak. Okey. Wal ayatani waradata fi sya'ni qaumi Lut. Dan dua-dua ayat ni datang kedua-duanya tentang kaum Lut. Macam saya sebut dalam Ajuz tadi. Ajuz dalam kisah Nabi Lut. Nabi Lut juga kan sebut Ajuz. Lepas tu dalam ayat lain imra'atahu. So ada sebut Ajuz, siapa ni? Satu tempat lain datang isterinya. So isterinya lah. Isterinya. So kita dapat lihat satu tempat datang dengan lafaz yang kurang difahami, satu tempat datang dengan penjelasan detail siapakah yang dimaksudkan. Ini contoh macam ni, sijil dengan tin. Sijil dengan tin, batu-batu dari tanah. Sini batu-batu daripada tin. Kalimah sijil dengan tin ni, sijil ni jarang dipakai, tin ni biasa dipakai. So dekat sini dijelaskan maksud yang ayat surah Hud 82 dengan Az-Zariyat 33. Baik. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, bayanul murad bil lafzati fi siyaqi. Penjelasan yang dikehendaki dengan lafaz dalam baris ayat. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya 30. Okey. Yang berbunyi awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Adakah tidak melihat orang-orang kafir bahawa seluruh langit as-samawat dan ard bumi kanata dahulunya ratqan, bertaut. Ni tafsiran yang diberikan oleh Syekh kita ni. Dia sebenarnya Syekh Musa Tayyar, dia agak rejecting berkenaan ijazul ilmi. Dia tak, perbandingan sains Al-Quran ni dia tak apa minat sangat. Bahkan ada satu kitab Al-Ijazul Ilmi ila aina. Ijazul ilmi nak bawa pergi mana? Dia something macam tu kitab dia. Dia penjelasan dia bagi dia. Jadi sebenarnya dia ada jawapan lah. Tajuk tu boleh balas. Memang ada pembalasan. Para ulama kata balas balik. Pasal dia kata dalam ayat 30 surah Al-Anbiya tu datang dengan lafaz samawat. Dia tak kata sama saja Samawat. Bila sebut samawat,
Di seluruh lapis langit. Siapa? Ada yang baru tak ada. Ada yang banyak adalah, banyak ada. Banyak ada. Macam mana? Mana tu? Yang mana tu? Ada. Ini ada. Even actually kalau kita buka dekat dia website dia pun ada juga. Cuma taklah ke semua. Pasal ada tu projek besar macam apa tafsir apa Ustaz Tafsir bin Ma'thur tu. Yang tu tapi itu ada je PDF dia. Banyak besar 23 jilid. Dia ada yang tak ada. Bukan semua. Jadi saya tanya macam kitab kita belajar ni ada. Tapi cetakan lama. Yang saya pegang cetakan baru ni. Cetakan baru ni ada tambahan footnote panjang gila. dia tambah-tambah. Tapi yang asal tak ada. Tapi okay, sekarang saya terangkan sikit apa yang dikata oleh Syekh Musa At-Tayyar. Dia kata ayat 30 surah Al-Anbiya. Yang sekarang ni sebenarnya banyak para ulama yang buat perbandingan sains Al-Quran gunakan ayat ni untuk kata ini adalah dalil tentang alam semesta ni asalnya satu, kemudian berpisah. Kalau ikut tafsiran daripada sebahagian salaf, dia kata belah langit dengan hujan, belah tanah dengan tumbuhan. Belah langit dengan hujan, belah tanah dengan tumbuhan. Itu dia datangkan ayat berikutnya, tengok dia baca dia kata fusirat biqaulihi, ditafsirkan dengan firman Allah Taala, okey, dalam surah At-Tariq ayat 11 12, was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang punyai pengembalian semula, wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang punyai rekahan. Langit punyai penurunan hujan, bumi mempunyai pembelahan untuk tumbuhnya tumbuhan. Ataupun dalam ayat lain qauluhu ta'ala, firman Ta'ala surah Abasa 24 26, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendak manusia melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, kami turunkan air mencurah-curahkan, sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kami gunakan belahkan bumi itu dengan terbelah. Okey, fa ambatna fiha haba, sampai habis ayat. Tapi kat sini saya kena jelaskan kan pasal Syekh Musa At-Tayyar dia ada kitab tajuk I'jazul Ilmi ila Aina. Saya bagi dia tak setuju sangatlah perbandingan sains Quran ni. Dan even macam sekarang ni pun dekat Saudi Arabia kita dapati hayat I'jazul Ilmi pun dah di stop. Yang di bawah Rabitah Alam Islami tu dah dihentikan dia punya punya pengeluaran majalah dan sebagainya. Tapi kita nak fahamkan sekarang, cuma saya macam bila tajuk ni dibincangkan, saya pernah soal tajuk ni pada sebahagian daripada guru saya, dia kata ayat ni yang dalam ayat yang dua lagi kan, surah Abasa dan juga surah At-Tariq tu, dia datang sama. Dia tak kata samawat. Sedangkan dalam ayat 30 surah Al-Anbiya tu, dia kata awalam yaral ladina kafaru, tak nampakkah orang kafir, annas samawati wal arda kanata ratqan, dahulunya keduanya bercantum, fataknahum, akan pisahkan ia, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air semua benda yang bernyawa. Jadi maksud dia yang kat sini dia ada bahasan kat sini, cuma memang ada sebahagian ulama terdahulu dia tafsirkan belah langit dengan hujan, belah tanah dengan tumbuhan. Sebab tu yang dia digunakan ayat Quran surah surah Abasa dan surah Tariq tu untuk menjelaskan ayat 30 surah Al-Anbiya. Ini tapi pembahasan panjang lebar lah. Okey. Itu contoh pentafsiran pentafsiran makna dengan kehendak al-lafaz. Fataka tu maksud dia apa? Fataka ni pisah ke? Fataka ni macam ni. Pisah macam ni buka tanah, buka langit, ataupun ceraikan langit dan bumi. Kalau ikut pada siapa yang kaji tentang tajuk The Big Bang dan sebagainya, dia kata cerai langit dan bumi lah. Memang langit semesta, alam semesta ni macam Allah kan, was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamusiun, dan langit kami bina ia dengan kuasa dan kamilah yang meluaskannya. Kami meluaskannya dulu, kini dan akan datang. Pasal macam-macam hafizun kan, wa inna lahu lahafizun, dulu kini dan akan datang. Macam tu juga masalah peluasan langit. Sampai sekarang di expanding universe ni benda yang memang fakta. Bintang-bintang sebagainya mengembang. Jadi kalau kita reverse balik, satu masa nanti satulah. Betul lah. Itu sudut dia, tapi nak fahamkan kat sini dia cuba bawa berkenaan dengan tafsir Quran dengan Quran. Kemudian dia kata apa? Yang keenam, tafsir makna bi makna, tafsir pengertian dengan pengertian. Mislu contoh tafsir qaulihi ta'ala, pentafsiran firman Allah Taala dalam surah
An-Nisa ayat yang 42. Dia kata yauma idzin, pada hari berkenaan, yawaddul ladzina kafaru, akan inginkan orang yang kafir, wa asawur rasula, yang dan mereka mendarkai rasul, orang kafir dan orang mendarkai rasul, lau tusawwa bihimul arda, kalaulah diratakan al-ardu, kalau diratakan terhadap mereka tanah. Apa maksud diratakan terhadap mereka tanah? Maksud dia ayat surah An-Naba ayat ke-40. Yang apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku jadi tanah. Maksud dia matilah, maksud tak ada dibangkitkan semula untuk dihitung. Itu maksud tusawwa bihimul ard, diratakan kepada mereka tanah, maksud dia mereka mati dan tak dibangkitkan balik. Okay, tak ada perhitungan semula. Itu yang mereka nak. Okay. Okay, kemudian itu yang ke-6. Okay, yang terakhir yang ke-7. Tafsir uslubil Qur'ani bi ayat fi ayatin bi ayatin ukhra. Pentafsiran gaya Al-Quran pada satu ayat dengan ayat yang lain. Gaya gaya uslub tadi. Tapi ini yang dikatakan oleh Syekh Hussain Tayyar pada tambahan footnote yang baru ni. Dia kata ini bukan bentuk tafsiran, tapi sebenarnya ia adalah balik kepada asal maksud. Sebab bila kita uslub ni, kita bukan kalau kita nak faham uslub yang kedua, yang ayat satu lagi pun, kita kena ada bahasa Arab juga. So basically uslub tu yang membantu kita, bukannya ayat Quran satu lagi. Sebab ayat Quran satu lagi pun kita belajar bahasa Arab juga untuk faham uslub dia. Bukan kita faham uslub yang ni untuk kenal dengan uslub satu lagi. Dia maksud dia gaya-gaya. Okay. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-58. Okey. Dia kata udkhulul baba sujada wa qulu hittah. Wa qulu hittatun hittah. Masuklah pintu dalam keadaan tunduk dan katakanlah hittah. Ni suratul Baqarah 58 ni dipercanggah oleh para ulama berkenaan dengan masalah bandar mana. Ada yang kata inilah bandar Palestin yang mereka dijanjikan, ada kata tak, Jericho. Sebab tajuk dia apa, yang kes satu lagi tu, dan kalau kita buka dalam surah Al-Maidah datang tentang ayat 20-25 tu, memang Musa minta dipisahkan dengan mereka bila mereka tak nak masuk bandar tersebut, dipisahkan. Yang ini tajuk lain. Tajuk ni bahkan tajuk lembu, tajuk sekian sebagainya, macam sambungan lagi kepada kisah berkenaan. Soalan kuliah lagi masuk bandar, tunduk dan kata hittah. Ai dukhuluna dzalika hittatun. Masuk kami dalam bandar tu adalah pengguguran. Yang ni pengguguran bagi dosa. Ataupun maksud dia, gugurkanlah ya Allah dosa kami. Fahuwa, maka ia mithlu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 164. Gaya dia seperti firman Allah Ta'ala. Dia kata wa idh qalat ummatun minhum, dan tatkala berkata satu umat di kalangan mereka, lima ta'izuna qauma, kenapa kamu berikan bimbingan pada satu kaum, Allahum muhlikuhum, Allah akan binasakan mereka, au mu'adzibuhum adzaban syadida, Allah akan azab mereka azab yang dahsyat. Kenapa sibuk nak bagi peringatan? Allah tak nak azab mereka, biarlah. Kenapa nak sibuk beri peringatan, kan? Ni tajuk dia. Jadi jawapan dia adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka jawab balik, peringatan diberikan sebagai alasan, sebagai keuzuran nanti depan Tuhan kalian. Ya Allah, aku dah buat kerja. Tapi diorang tak buat. Okey. Ai mau'izatuna iyyahum ma'dziratan ila rabbikum. Maksud dia bimbingan kami kepada mereka adalah alasan kepada Tuhan kalian, supaya Tuhan kalian dapat kami dapat bagi alasan. Fal uslub fil ayataini mutasyabihun. Maka gaya dalam dua ayat tadi adalah serupa. Fi qaulihi hittatun wa ma'dziratun. Pada kata hittah dan ma'dzirah tu. Okey. Wa mithlu, contoh lain dia adalah taudihul, dia kata iltifatin fi qaulihi, dia adalah penjelasan tolehan. Maksud tolehan ni diterangkan lepasnya. Pada firman Allah Ta'ala, Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemilik hari pembalasan, hanya di Kau ya Allah kami sembah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Mana kan bila lepas kita puji Allah, tiba-tiba kita tukar kita punya hala kata-kata kita, daripada puji Allah, sanjung Allah, tiba-tiba kata hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Ini dipanggil tolehan dalam Al-Quran. Dalam kaedah bahasa Arab, kita tengah cakap macam ni, tiba-tiba kita ubah gaya ayat-ayat kita. Daripada mula-mula kita sanjung Allah, tiba-tiba kita
Terus ya Allah kan, apa hanya engkau kami sembah, hanya engkau minta pertolongan. Dia kata ini, dia kata biqaulihi, dia kata apa contoh penjelasan macam firman Allah Taala surah Yunus ayat 22. Dia kata hatta idza kuntum fil fulki wajarna bihim birihin tayyibatin, sehinggalah apabila kalian berada dalam kapal dan tiba-tiba alihkan wajaraina bihim birihin tayyibin, dan dijalankan pada mereka dengan angin yang baik. Tadi mula cakap pada mereka, pada orang tersebut, kita macam cakap dengan dia, tiba-tiba yang ini dia terus apa, alih. Tadi kan mula-mula tengah sebut tentang Allah Ta'ala, tiba-tiba kita alihkan daripada kita bercerita, kita tuju. Ini dipanggil iltifat, mana kita alihkan perbualan daripada A, tengah cakap dengan A, kita pindah pada B. Daripada bentuk contoh mukhatab, kita jadi kepada ghaib. Ghaib, orang tak ada. Kita bincang tengah ghaib, tiba-tiba kita tukar pada ayat mukhatab. So dia kata kat sini, faltifatun fil qawlihi iyyaka na'budu. Dia kata jadi peralihan dalam firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu tu, hanya engkau kami sembah, kaltifatin fi qawlihi wajaraina bihim, dan kami jalankan pada mereka. Kami gerakkan pada mereka dengan angin yang elok. Kami tadi Allah Ta'ala cakap pada mereka, tiba-tiba Allah Ta'ala alihkan jadi third person. Second person jadi third person. Yang tadi tengah third person jadi second person. Faham Pasal kita bila kita bercakap ni, kita ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga orang tak ada depan kita. Orang kedua orang kita cakap pada dia. Orang pertama yang bercakap lah. So tengah-tengah ayat tadi kalau kita perhatikan balik, macam Al-Fatihah kan, bila kita Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tu, itu tengah sebut tentang Allah Ta'ala. Mana ayat kita bentuk kepada ghaib, tiba-tiba kita tukar iyyaka na'budu wa kita tukar daripada bentuk ghaib kepada bentuk mukhatab. Macam juga dengan kes yang surah Yunus tadi pun sama juga. Okey. Wa qala Abu Laits, berkata Abu Laits, ya. Dia kata wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kulu min thayyibati, dan surah Al-Baqarah 57, makanlah daripada benda-benda baik. Surah Al-Baqarah 57, yakni qila lahum, yang dikata kepada mereka, makanlah, kan, makanlah daripada benda-benda yang baik. Wa hadha minal mudmarat, ini daripada yang disembunyikan. Mana ada maksud tapi tidak disebut. Ya, tak ada kata kalimah qila, tak ada. Kan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan, Allah terus kata macam tu. Okey, wa fil kalamil arabi yudmaru syai' idza kana fi dalilun yustaghna an izharihi. Dan dalam dikata, dalam kata-kata orang Arab akan disembunyikan sesuatu apabila padanya ada petunjuk yang menjadikan tak perlu untuk menzahirkan akan kalimah tadi. Qila tak payah sebut. Dah difahami dekat situ. Kan? Kama qala fi ayatin ukhra, macam Allah firman dalam ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 106, fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang hitam wajah mereka, tiba-tiba bertukar, akafartum ba'da imanikum, adakah kalian kufur setelah kalian beriman? Kan ayat tadi tengah cerita pasal orang, tiba-tiba tadi tukar tajuk, tukar arah. Daripada third person kita tengah cerita, tiba-tiba jadi second person, tuju ayat pada mereka. Yakni yuqalu lahum, dikata pada mereka, akafartum, adakah kalian telah kufur. Okey. Wa kama, demikian juga fi qaulihi ta'ala, demikian juga pada firman Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, dan ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang mengambil selain daripadanya pelindung-pelindung. Okey, tiba-tiba ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna, tidak kami sembah mereka kecuali mereka dekatkan kami kepada Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Maksud dia, orang tersebut yang ambil selain Allah Ta'ala pelindung-pelindung, mereka berkata qalu ma na'buduhum, kami tak sembah apa kami sembah ni. Ini contoh-contoh macam ni, wa mithluhu fil Qur'ani kathirun, banyak. Ni kaedah Quran, bila kita kata alih ayat daripada tengah third person jadi second person, dengan second person jadi third person, dia sentiasa tukar-tukar macam tu. Dan tak perlu kepada sebut qala qila, tak payah. Kita faham sendiri memang Allah tuju pada orang-orang yang muka wajah hitam. Kan, orang yang wajah hitam kan, dia apa sebut pada ayat tu kan, orang berwajah putih, orang berwajah hitam pada hari kiamat nanti.
Wallahil hamd. So kita habiskan dah alhamdulillah untuk malam ni. Bentuk pertama atau jalan pertama pentafsiran itu Quran dengan Quran. Tapi ingat macam kita kata tadi, bahawa Quran yang kalau Allah Ta'ala firmankan sendiri dalam ayat tu disambung, itu yang kita angkat tangan terima. Adapun yang lain-lain yang dipakai oleh sebahagian para ulama, ijtihad mereka sendiri. Mereka yang nampak ayat ni kena dengan ayat ni. Tapi tak semestinya kita kena terima semua sekali. Nanti adalah nanti saya bagi contoh yang macam golongan sufi, bila dia ambil ayat tertentu dia pakai, dia kata ayat ni maksud ini, pun tak boleh pakai juga. Bukan semestinya setiap yang dikatakan sebagai tafsir Quran itu adalah memang benar. Tapi kalau yang mana berpadanan dengan dengan dalil, itu yang lebih kuat. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Lewat tak? Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Nanti kita akan masuk kepada tafsir Quran bi sunnah. Tafsir Quran dengan sunnah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.